Assalamualaikum, selamat sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Zurina. Hai, apa khabar semua? Hari ini cikgu akan berkongsi aspek tata bahasa dalam bahasa Melayu KSSM tingkatan 4 dan 5. Nak tahu apakah aspek tata bahasa tersebut? Jom tonton video ini. Baiklah, inilah dia aspek tata bahasa yang akan kita pelajari pada hari ini. Iaitu yang pertama kata tunggal dan yang kedua kata majmuk. Baiklah, seterusnya kita lihat dahulu apakah standard pengajaran kita untuk hari ini. Baik, standard pengajaran ialah 5.1 ya, memahami dan menggunakan pelbagai bentuk kata dalam pelbagai bidang. Seterusnya kita lihat pula apakah standard pembelajaran hari ini. Baik, 5.1.1 iaitu mengaplikasi bentuk kata tunggal dan kata majmuk dalam pelbagai laras bahasa dengan betul mengikut konteks. Baiklah, mari kita mulakan aspek tata bahasa yang pertama iaitu kata tunggal. Ya, pertama sekali kita lihat apakah maksud kata tunggal. Ya, baik, maksud kata tunggal ialah perkataan atau kata dasar dalam bahasa Melayu. Baik, yang pertama ya, kata tunggal tidak menerima sebarang imbuhan. Yang kedua, tidak mengalami proses penggandaan. Dan yang ketiga, tidak mengalami perangkaian atau pemajmukan. Maksudnya ialah tidak dicantumkan. Dia asing ya, dia tersendiri. Baik, jadi dengan mudahnya kita boleh ingat bahawa kata tunggal ini ialah hanya satu perkataan sahaja atau satu kata dasar, dan kata tunggal ini boleh berdiri sendiri. Ya, jadi kita akan lihat apakah contoh kata tunggal selepas ini. Sekarang kita lihat jenis kata tunggal ya. Baik, jenis yang pertama ialah kata tunggal yang mengandungi hanya satu suku kata. Kita sebut sekali saja ya. Baik, untuk jenis ini kita menggunakan pola gabungan konsonan vokal. Baik, seperti yang kita sedia maklum, terdapat 5 huruf vokal ya dalam abjad kita, iaitu A, E, I, O, U. Dan selain daripada perkataan E, I, O, U ini ialah digelar huruf konsonan ya. Baik, jadi kita lihat apakah contoh jenis kata tunggal yang mempunyai satu suku kata. Baik, yang pertama ini KV ya, singkatan kepada konsonan dan vokal ya, KV. Jadi contoh YU U. Bila kita sebut U sekali saja, jadi satu suku kata. Kemudian contoh lain RU ya, jadi satu suku kata. Baik, contoh yang lain ya. Ini VK pula ya, vokal di hadapan, konsonan di belakang ya, contoh am. Baik, yang lain KVK, cat, lap, tin, bin, roh, bah. Seterusnya KK, VK, contoh perkataan store, grade, drum, cream, brake, drill, truck. Baik, yang berikutnya KV, KK, contoh text, zinc, volt, golf, hub. Seterusnya KKKV, contoh perkataan screw. Dan akhir sekali KKKVK, contoh perkataan script, straw. Jadi semua jenis perkataan yang kita sebutkan tadi hanya sekali saja. Jadi kita gelarkan sebagai satu suku kata ya. Dua ialah
Kalau tadi mengandungi satu suku kata, jadi sekarang kata tunggal ini mengandungi dua suku kata. Baik, kita lihat. Masih juga menggunakan pola gabungan konsonan vokal. Baik, kita lihat contoh ya. Yang pertama, sekarang dua suku kata. Jadi ada tambah ya, sebab dua suku kata. Sebelum tambah satu suku kata dan sebelah tambah tu ialah suku kata yang kedua. Baik, contoh V tambah VK. Contoh perkataan aku, itu, ibu, apa, iri, ubi. Jadi menunjukkan kita perlu sebut dua sebutan, dua suku kata untuk menyebut perkataan tersebut ya. Contoh aku dua kali. Dan seterusnya yang kedua, pola kedua V tambah VK ya. Ini contohnya air, aur, ais. Yang ketiga, V tambah KVK. Adik, emas, ubat, alas, ikan, ekor, izin, ulat. Ya, dan seterusnya lah ya. Kita tengok banyak hingga ke yang nombor 11, iaitu KVK tambah KVK. Apa contohnya ialah bangsal. Baik, di sini walaupun kita lihat ada perkataan NG ya, dia dikira sebagai satu suku kata. Jadi sebab itulah dia KVK tambah KVK. Seterusnya apa? Binatang, tampung, benteng, junjung, sunting, jemput, sandar. Baik, itu contoh kata tunggal jenis kedua ya, mengandungi dua suku kata. Baik, kita lihat di sini. Cikgu tunjuk contoh pembentukan kata tunggal dua suku kata tadi ya, menggunakan contoh perkataan. Baik, yang pertama tadi kan, V tambah KV. Contoh aku ya, A tambah KU. Ubi, U tambah BI. Baik, yang kedua, KVK tambah KV. Lampu sama dengan lam tambah pu. Yang ketiga, V tambah KVK. Adik, A tambah D. Ikan, I tambah kan. Baik, berikutnya kita lihat pola konsonan vokal KV tambah KVK. Contoh perkataan bulat ya, bu tambah lat. Seterusnya yang kelima, KV tambah VK. Contoh buih, bu tambah Baik, jadi yang terakhir ialah KVK tambah KVK, iaitu contoh perkataan sunting. Sunting. Seperti cikgu sebutkan tadi ya, untuk huruf NG dikira sebagai satu ya. Ini sedikit info. Ya, NG dikira sebagai satu suku kata. Contoh, yang, wayang. Kita sebut dua suku kata saja kan, walaupun perkataan ni macam lebih daripada dua sebab ada NG. Tapi NG dikira sebagai satu suku kata ya, termasuklah perkataan sunting. Baik, diharapkan anak-anak pelajar faham ya jenis yang kedua untuk kata tunggal ini. Sekarang kita pergi pula kepada jenis yang berikutnya, iaitu jenis yang ketiga. Baik, jenis yang ketiga ini sudah pastilah mengandungi 3 suku kata ya. Baik, masih juga menggunakan pola gabungan konsonan vokal. Baik, kita tengok contoh. Inilah contoh pola gabungan konsonan dan vokal dan contoh perkataan ya. Baik, yang pertama KV tambah V tambah KV ya. Baik, seterusnya KV tambah V tambah KVK dan perkataannya ya. Baik, cikgu tunjuk satu contoh di sini untuk KV tambah V tambah KV ya. Contoh perkataan cuaca. 3 kali kita sebut ya. Suara, siapa, niaga, tiada, biasa. Ya. Baik, ini contoh cikgu buat ya. KV, CU tambah V, A ya, tambah KV, CA. Jadi beginilah maksudnya 3 suku kata ya. Cuaca. Baik, cuba kita tengok yang bawah sekali ya. KVK tambah KV tambah V.
ya, iaitu contoh perkataan tempua dan mentua. Ya, kita sebut tempua, mentua. Tapi dari segi suku kata beginilah, ya, tem tambah pu tambah a, tempua, tiga suku kata. Termasuklah mentua, 3 suku kata. Baiklah, kita teruskan kepada jenis yang keempat pula, iaitu mengandungi 4 suku kata dan lebih. Ya, lebih maksud dia ada 5, ada 6. Baik, cikgu ambil yang ni ya, di sini ya, contohnya ya, ada pola gabungan konsonan waka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baik, kita tengok yang 4 suku kata dahulu ya, iaitu contoh bidadari 4 ya, serigala, sanubari, panorama, selesema. Jadi 4 suku kata. Baik, untuk 5 suku kata ni contoh cikgu bagi di sini ya. Kalau dispensary, dis tambah pen tambah sa tambah ri. Jadi 1, 2, 3, 4. 4 suku kata. Baik, untuk 5 suku kata contohnya ialah university. Baik, untuk contoh seterusnya 5 suku kata ni ialah cenderawasih, cosmopolitan. Ya, cuba tengok di sini. Kos tambah mo tambah po tambah li tambah tan. Baik, seterusnya kita lihat 6 suku kata ya. Contoh perkataan di sini ialah Maharaja Lela. Ya. Baik, jadi itulah dia 4 jenis kata tunggal. Dan jenis yang terakhir, jenis yang kelima ya. Jenis yang kelima tidak pernah menerima apa-apa imbuhan. Baiklah, kita tengok contohnya ya, iaitu itu, ini, situ, sana. Itu 2 suku kata, ini 2 suku kata, situ 2 suku kata, sana 2 suku kata. Baiklah, berikutnya ialah aspek tata bahasa yang kedua, iaitu kata majmuk. Ya. Baik, jadi kita akan lihat apakah perbezaan kata majmuk dan kata tunggal. Baik, kata majmuk ni menunjukkan bahawa berbeza daripada kata tunggal. Jadi jom kita lihat apakah maksud kata majmuk ya. Baik, inilah dia maksud kata majmuk. Iaitu terhasil daripada proses merangkaikan 2 kata dasar atau lebih yang membawa makna yang tertentu. Baik, maksud ini dirujuk dalam buku tata bahasa Dewan ya. Baik, kita lihat apakah yang dikatakan proses merangkaikan 2 kata dasar. Baik, inilah dia ya. 2 kata dasar tu sebenarnya ialah kata tunggal tambah kata tunggal. Jadi kata majmuk ni terhasil daripada kata tunggal, 2 kata tunggal yang dirangkaikan dan kemudian membentuk makna yang baru ya, perkataan baru dan makna baru. Baik, ya. Wujud perkataan baharu yang mempunyai makna tertentu. Ya, jadi maksudnya kata majmuk ni terhasil daripada gabungan 2 kata tunggal. Baik, kita tengok apakah contohnya ya. Contoh yang pertama ialah kereta api. Kereta api ni ialah kata majmuk ya, kereta api. Baik, kata majmuk kereta api ini terhasil daripada kata tunggal, iaitu kereta dan api. Nampak ya, ini contoh kata tunggal, kata tunggal. Kita kereta tambah api, maka terhasillah kata majmuk, iaitu kereta api. Baik, yang kedua ialah bilik tambah air sama dengan bilik air. Yang ketiga ialah tengah tambah hari sama dengan tengah hari. Jadi yang berwarna kuning ini ialah kata majmuk ya. Baik, jadi lazimnya ya, biasanya lah ya, kata majmuk ni dieja terpisah ya, dijauhkan. Kecuali kata majmuk mantap dieja bersambung atau bercantum. Kita akan lihat sebentar lagi ya, kata majmuk mantap. Baik, jadi inilah dia maksud secara asas
kata majmuk ya. Baik, kita teruskan dengan jenis kata majmuk, iaitu terdapat 3 jenis kata majmuk. Yang pertama ialah rangkai kata bebas. Rangkai kata bebas ya, contoh nasi, minyak, jalan raya, warna hijau, alat tulis. Ini bebas ya, kita boleh cantumkan mana-mana kata tunggal atau kata dasar dan dua kata tunggal ya, membentuk satu perkataan baru, iaitu kata majmuk yang mempunyai makna yang tertentu ya. Jadi nasi tambah minyak jadi nasi minyak. Sama juga kalau kita ambil contoh lain ya, nasi apa? Nasi tambah tomato, maka jadi nasi tomato. Baik, jadi pastikan kata tunggal itu ada makna. Nasi ada makna, minyak ada makna, tomato ada makna. Jadi terhasillah kata majmuk yang baru mempunyai makna yang tertentu. Baiklah, kita tengok jenis yang kedua pula, iaitu merupakan istilah khusus. Ini istilah ni maksudnya sudah ditetapkan lah ya. Jadi contoh lut sinar, kertas kerja, minit mesyuarat, reka bentuk. Jadi kalau kita lihat ya, kata majmuk ni ejaannya tidak bercantum ya. Lut sinar ya, contoh kertas lut sinar. Kalau yang kedua ni kertas kerja. Yang ketiga minit mesyuarat dan yang keempat reka bentuk. Baiklah, kita lihat yang ketiga, iaitu kata majmuk jenis kiasan ya, iaitu yang membawa maksud simpulan bahasa. Cikgu pasti anak-anak pelajar sudah biasa dengan simpulan bahasa seperti berikut, iaitu atas angin, buah hati, hati batu, anak buah. Jadi ini contoh sebenarnya banyak lagi simpulan bahasa. Baiklah, kita teruskan lagi dengan kata majmuk mantap. Ya, inilah dia kata majmuk mantap yang cikgu sebutkan tadi, bahawa ejaannya tidak boleh dicantum ya, tidak boleh kata majmuk mantap ini ialah ejaan yang bercantum, dieja bercantum atau bersambung. Baik, ini ialah kata majmuk mantap yang sudah tetap, iaitu ada 15 perkataan semuanya, dan kita haruslah menulis ejaan perkataan ini ya secara bercantum atau bersambung. Sebab kata majmuk yang biasa dieja berasingan. Tapi untuk kata majmuk mantap ni sudah ditetapkan perkataan-perkataan berikut ni ya, 15 perkataan mestilah dieja bercantum atau bersambung. Baik, kita lihat apakah perkataan tersebut. Antarabangsa beritahu, bumi putera, jawatan kuasa, kaki tangan, kerjasama, olahraga, matahari. Yang ke-9, setiausaha, sukarela, suruhanjaya, tanggungjawab, warga negara, pesuruhjaya, tanda tangan. Baik, anak-anak pelajar sepatutnya kena hafal kata majmuk mantap ni ya, supaya tidak tersilap apabila menulisnya nanti. Baik, kita teruskan lagi kepada pengibuhan kata majmuk. Baik, kata majmuk ada yang boleh ditambah imbuhan ya. Baik, yang pertama ialah imbuhan awalan, atau yang kedua imbuhan akhiran. Dan perkataan kata majmuk itu dieja terpisah. Ya, baik, yang ketiga ialah imbuhan apitan. Imbuhan apitan ini pula dieja serangkai atau bercantum ya, bersambung. Jadi tidak boleh terpisah macam imbuhan awalan atau imbuhan akhiran. Baiklah, kita lihat apakah contoh kata majmuk berimbuhan. Baik, yang pertama ialah contoh perkataan ya, kemas kini. Jadi bila diletakkan imbuhan awalan ya, imbuhan awalan contoh di sini dia dikemas kini. Jadi ejaan kemas kini masih terpisah. Begitu juga bila ditambah imbuhan akhiran. Di sini contoh kan.
masih juga ejaannya terpisah. Kemas kini kan. Tetapi apabila menggunakan imbuhan apitan, perkataan kemas kini dicantumkan atau dieja bersambung ya. Dikemas-kinikan ya. Kemas kini sudah bercantum atau bersambung ataupun dirangkaikan. Ya. Baik, inilah dia kata majmuk berimbuhan ya sebagai contoh. Baik, ada lagi contoh perkataan lain, campur aduk. Baik, sama juga imbuhan awalan jadi perkataan campur aduk masih sama. Akhiran juga masih sama apabila diletakkan imbuhan akhiran kan. Tapi imbuhan apitan pula kita lihat ya, perkataan campur aduk sudah pun dicantumkan atau disambungkan. Jika ditambah imbuhan awalan di dan imbuhan awalan kan ya, atau kita panggil imbuhan apitan. Baiklah. Sekarang kita lihat pula penggandaan kata majmuk. Baik, untuk penggandaan kata majmuk ni hanya kata pertama sahaja digandakan. Tadi kita tahu kan kata majmuk ada 2 perkataan dan dieja terpisah. Jadi kita tengok di sini. Untuk penggandaan kata pertama sahaja digandakan. Baik, mari kita lihat contohnya. Contohnya ini ya, alat-alat tulis. Baik, di sini ya, kalau yang asal alat tulis, kita lihat ya, alat tulis. Jadi apabila digandakan, salah ya kalau kita tulis alat tulis. Yang betulnya ialah alat-alat tulis ya. Jadi sebab itu cikgu letak kataan pangkah di sini ya, sebab ini salah. Jadi yang betul ialah alat-alat tulis. Kalau gambar rajah akan jadi gambar-gambar rajah. Jadi inilah yang dimaksudkan kata pertama sahaja digandakan ya. Baik, kalau balai raya. Kalau balai raya jadi balai raya. Dan seterusnya lah ya, kapal-kapal terbang, suku-suku kata, garis-garis pusat, jirim-jirim organik, model-model linear, menteri-menteri besar, dan akhir sekali cikgu bagi contoh naik chancellor ya. Kalau kamu tulis naik chancellor salah ya kalau dari segi penggandaan ya. Baik, kita lihat lagi ya penggandaan kata majmuk. Baik, untuk penggandaan yang kedua ini melibatkan penggandaan seluruh kata majmuk ya, iaitu kata majmuk mantap ya. Kata majmuk mantap yang kita lihat tadi dieja bersambung, tidak terpisah kan, 15 kata majmuk mantap tadi. Sekarang kita lihat contoh ya. Baik, ini contohnya. Pesuruhjaya, warga negara, tanda tangan, jawatan kuasa, setiausaha, olahraga. Dan perkataan yang lain ialah bumi putera, dan kaki tangan. Ya, jadi ini antara contoh penggandaan kata majmuk. Baiklah, sekarang kita tengok penggandaan jenis yang ketiga pula. Penggandaan seluruh simpulan bahasa. Baik, tadi kita lihat ada simpulan bahasa kan, yang kata majmuk yang merujuk kepada simpulan bahasa. Baik, kita tengok di sini contoh. Anak emas, kaki bangku, buah hati. Maksudnya digandakan sepenuhnya kan. Kalau kita lihat yang pertama tadi tu hanya diambil bahagian pertama saja, tapi penggandaan untuk simpulan bahasa diambil keseluruhannya ya. Anak emas, kaki bangku, buah hati, dan seterusnya. Contoh lain, buah tangan, ayam tambatan. Jadi cikgu sekarang tibalah kepada latihan
kata tunggal dan kata majmuk. Ya, jadi cikgu akan beri latihan untuk sebagai pengukuhan kepada kamu semua ya. Baik, cikgu ambil dalam buku teks KSSM tingkatan 4, halaman 4 dan 5 ya. Tema 1 iaitu merealisasikan impian. Dan terdapat arahan soalan kenal pasti bentuk kata tunggal dan kata majmuk. Dan satu lagi latihan, cikgu ambil dalam buku teks KSSM tingkatan 5 iaitu halaman 10. Tema 1 iaitu anda bersih, anda sihat. Dan terdapat juga soalan kenal pasti bentuk kata tunggal dan kata majmuk. Baik, sekarang kita lihat dahulu ya latihan kata tunggal dan kata majmuk buku teks KSSM tingkatan 4. Baik, di halaman 4 hingga 5. Baik, inilah dia contoh teks yang terdapat kata tunggal dan kata majmuk. Jadi cikgu harap murid-murid boleh membaca teks bertajuk kepentingan sukan air ini sehingga selesai dan faham, dan kemudian cuba dapatkan atau cari kata tunggal dan kata majmuk. Baik, jangan risau, cikgu ada menyediakan jawapannya selepas ini ya. Tetapi murid-murid boleh buat dahulu ya, cuba dahulu latihan mencari kata tunggal dan kata majmuk ya, iaitu kenal pasti kata tunggal dan kata majmuk. Ya, baiklah. Sekarang kita lihat senarai kata tunggal dan kata majmuk dalam latihan tadi ya, yang terdapat dalam buku teks KSSM tingkatan 4. Baik, ini ialah senarai yang cikgu jumpa ya, iaitu suka, adil, yakin diri, jeram, pada, berat, luncur jet, jari, kencang, oksigen, jangka hayat, guru cemerlang, tanggungjawab, guru penolong kanan, barisan, terima kasih, selam scuba, nilai murni, olahraga, berat, deras, seluruh, taman tema air. Baik, sekarang cikgu akan tunjukkan perkataan-perkataan tersebut sama ada kata tunggal atau kata majmuk ya. Baik, sebenarnya terdapat banyak lagi perkataan tersebut. Yang cikgu senaraikan tadi hanyalah hanya sebilangan sahaja ya. Baik, sekarang kita lihat apakah jawapan kata tunggal dan kata majmuk. Seperti yang cikgu senaraikan tadi ya. Kita mulakan dengan kata tunggal. Baik, suka, adil, jeram, pada, berat, kencang, oksigen, jari, berat, deras, seluruh. Ya. Baik, kemudian ialah kata majmuk. Baik, kita dapati ya, kata tunggal hanya satu kata dasar sahaja ya. Boleh nampak ya? Satu kata dasar sahaja. Baik, sekarang kita lihat apakah pula kata majmuk. Sudah pasti kata majmuk terdapat dua perkataan ya, ataupun satu kata majmuk yang dieja terpisah. Baik, mari kita lihat ya. Yakin diri, luncur jet, jangka hayat, guru cemerlang, tanggungjawab, terima kasih, selam scuba, nilai murni, olahraga, taman tema, air dan guru penolong kanan. Baik, walaupun cikgu beritahu bahawa kata majmuk dieja terpisah, tapi di sini juga terdapat kata majmuk mantap ya. Seperti tanggung jawab ya, kerana dieja bersambung ya, tidak terpisah. Begitu juga olahraga. Jadi itulah sahaja antara jawapan kata tunggal dan kata majmuk untuk tingkatan 4. Sebenarnya ada banyak lagi ya, cikgu harap murid-murid boleh cari sendiri. Baik, sekarang kita pergi pula kepada latihan tingkatan 5 ya, untuk kata tunggal dan kata majmuk ya. Baik, latihan kata tunggal dan kata majmuk ini terdapat pada halaman 10. Baik, inilah dia contoh petikan tersebut ya.
Baik ya, jadi anak-anak boleh lihat pada halaman 10 untuk membaca keseluruhan teks atau petikan tersebut ya. Baik, kemudian cuba dapatkan kata tunggal dan kata majmuk dan isi di ruang yang disediakan ya. Contohnya isi tempat kosong yang bertanda tanda macam ni ya, seperti pen dengan kata tunggal dan tempat kosong yang bertanda seperti bintang dengan kata majmuk yang betul. Ya. Baik, kamu boleh cuba dulu dan jangan risau, cikgu sediakan juga jawapan untuk latihan ini ya. Mari kita lihat. Baik, inilah dia senarai kata tunggal dan kata majmuk ya. Inilah dia. Sekarang kita lihat apakah kata tunggal seperti yang disenaraikan tadi ya. Baik, kata tunggal ialah senduk, perlu, bersih atau rapi, bersin, mereka, jauh, makan, tidak, cincin, asas, bekas, elektrik. Ya, baik, itu sahaja kata tunggal terdapat dalam petikan tadi. Dan kita lihat mula kata majmuk. Sarung tangan, lut sinar, menarik hati, kabar angin, keras kepala, tengah hari, lalu lintas, jalan raya. Baik, akhir sekali ringan tulang ya. Tibalah di penghujung ya, akhirul kalam daripada cikgu ya. Baik, sekian sahaja perkongsian aspek tata bahasa iaitu kata tunggal dan kata majmuk. Cikgu mohon maaf jika ada kekurangan dan kekhilafan sepanjang cikgu menerangkan dan membincangkan atau berkongsi aspek tata bahasa ini ya. Jika video ini memberikan manfaat kepada anda, silalah share, like, komen dan jangan lupa juga untuk subscribe. Semoga berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye.